Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan, malam ni kita akan menyambung hadis pada membicarakan kisah bayi yang boleh berkata-kata. Kita telah habis cover dua orang bayi, maka kita akan menyambung bayi yang ketiga, yang terakhir, dan saya kira malam ni tak begitu panjang kisahnya. InsyaAllah, maka kita akan habiskan insyaAllah. Malam ni kita nak menyambung pada bayi yang ketiga, dan sebelum itu kita nak habiskan kisah Juraish, apa yang berlaku kepada Juraish. Kemudian bayi yang ketiga, kemudian habislah sikit yang malam ni. Dan saya rasa kuliah online kita ini tak tahulah, sebab saya dah start kelas online lah. Tengok macam kelas 4 kita akan teruskan lagi lah. Maka malam kita nak sambung kisah Juraish. Malam tu kita dah cerita dah bagaimana Juraish setelah mana dia difitnah oleh perempuan tersebut. Kemudian orang kampung mai pukul dia, mai buat ramai, pukul dia semua ni. Kemudian dia telah runtuhkan dia punya istana dia. Ya, dia punya tempat sembahyang dah, Sauma'ah. Sauma'ah ni saya terlupa sebut malam tu. Sauma'ah ni saya sebut sebagai ma'bad ataupun tempat ibadat, tapi kata nama yang lebih tepat dalam nak terjemahkan Sauma'ah ni adalah sinagog, tempat ibadat orang Bani Israel dulu. Okey, kemudian saya sambung lah. Setelah berpukul dan sebagainya, dia sembahyang 2 rakaat kan. Fatawadda'a wa shalla summa atal ghulam faqala man abuka ya ghulam qala ra'i. Dia pegang budak tu, dia fitnah dia. Kemudian kan, daripada runtuhkan istana dia semua, lalah dia kata kat budak tu, dia kata kat orang kampung ni, dia kata apa? Kita dah cerita hari tu ni, saya nak ulang sikit je. Dia kata tak apa, bagi masa kat saya sat. Sebelum apa-apa bagi masa kat saya sat, saya pergi sembahyang sat. Dia pun pergi ambil wuduk, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Dia pegang budak tu, dia tanya, siapakah ayah kamu wahai anak? Maka budak itu pun berkata-kata, budak itu pun terus bercakap, baby itu terus bercakap, dia kata apa? Ar-ra'i. Bapakku itu adalah satu orang pengembala kambing, yang mana mak saya telah buat hubungan dengan dia, melakukan perhubungan badan dengan dia, maka melahirkan saya, maka saya anak dia. Maka bila sebut macam tu, terkedu dan tercengang lah orang kampung yang dia buat pandai, yang dia buat ramai selama ni tu, yang duk dengki sangat dekat dia tu. Biasalah tuan-tuan, kita buat apa pun atas hidup ni mesti ada orang tak suka. Buat jahat orang tak suka, buat baik lagi, buat baik orang tak suka, buat jahat lagi lah orang tak suka. Jadi buatlah apa saja atas dunia ini selagi mana itu tak bertentangan dengan syarak, tak mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, yang kita nilai perkara itu sebagai baik, buatlah. Kalau tidak tuan-tuan, nak kira dengan mulut orang, tak bergerak kita. Baik. Maka dia pegang, dia tanya kepada budak tu, siapa ayah kamu? Maka budak tu kata, Ar-ra'i, pengembala. Maka bila beritahu kita pengembala, terkejut dan tercenganglah orang kampung. Maka orang kampung minta maaf kat dia. Hadis ni sambung. Qalu, berkatalah orang kampung itu, nabni sauma'ataka min zahabin. Orang kampung minta maaf. Dia kata, minta maaf lah, apa nama Juraish, kami ni serang awak melulu dan sebagainya. Minta maaf juga dah. Bukan kita serang saja tuan-tuan, serang siap pukul, siap peruntuh tempat sembahyang dia lagi ni. Ini orang bila dia ramai, dia emosi lebih. Ini penyakit ni disebut dalam bahasa Penang sebagai buat ramai. Bila dia main ramai, dia naik satu syekh tau. Dia kira nak kemah diri, nak berasa kemah, berasa kuat, berasa jora orang Penang kata kan. Pasal apa? Pasal bila ramai. Bila seorang-seorang dia tak berani, dia sengap, dia takut. Tapi bila ramai, di situ dia kena syekh, di situ dia panglima sekali. Maka tuan-tuan, depa bukan kata depa dah pukul Juraish itu, bahkan depa sampai tahap depa peruntuh tempat sembahyang dia. Apa salah tempat sembahyang dia sampai nak peruntuh? Tapi tak, dia jadi kenat lagu tu. Jadi kenat lagu tu. Begitulah kita kadang-kadang pun, bila kita terlalu marah kat orang, kita pukul dia ramai-ramai kan, kemudian kita akan penanya barang dia. Jangan buat lagu tu lah. Maka tuan-tuan, setelah depa dah menyesal, dengar kata-kata depa menyesal, maka depa kata kepada Juraish, ya Juraish, qalu ya Juraish, berkata mereka, wahai Juraish, kami akan membina kepada kamu balik. Disebut dalam hadis ni kata apa? Nabni sauma'atak.
Kami akan membina balik sinagog kamu. Kami akan membina balik kamu punya surau, kamu punya tempat sembahyang ini min zahabin, daripada emas. Bermaksud apa? Penyesalan orang kampung tu kerana memukul dia. Kemudian yang kedua nak bagi tahu apa? Orang kampung tu orang ada duit. Ya. Dia nak buat balik istana kepada Juraij itu daripada emas. Tapi buat apa dah? Hang dah peruntuh dah, maruah dia dah jatuh dah, orang dah viral merata dah. Barulah nak ganti balik dengan dan sebagainya tu, maka jadi rosak. Maka jadi Juraij pun jadi tak maulah. Maka apa kata Juraij? Juraij sebut dalam hadis ni, dia kata apa? Qala, berkata Juraij, la, tidak perlulah sampai tahap emas. Dia tak mau. Juraij ni tak mau. Illa min tin. Okay? Melainkan buatlah dengan tanah balik. Maksudnya penciptaan zaman tu, binaan zaman itu, satu benda nak beritahu kat kita, benda apa? Daripada hadis ni. Ni seronok bila kita baca hadis. Yang seronok dah kita boleh tahu apa nama, bila kita baca hadis, selain kita dapat istinbat hukum buat keluar daripada hadis itu, kita juga boleh dapat tahu background cerita zaman itu. Bila orang kampung tu kata kepada Juraij, nabni sauma'ataka min dhahabin, kami akan membina kepada awak semula awak punya surau awak ini dengan emas, bermaksud teknologi zaman itu untuk membina sesebuah tempat dengan emas sudah ada. Maksud itu seronok bila kita mengaji hadis ni, bukan setakat kita tahu hukum, kita dapat tahu background of the story, background of the places yang kita baca itu, background of the times yang kita pergi itu. Maka maknanya zaman itu benda ni biasa. Benda ni biasa. Depa boleh buat binaan dengan mah. Boleh buat binaan dengan mah, bermaksud kaya lah tuan-tuan zaman tu. Boleh buat binaan dengan mah, kita tak mampu. Kita cat mah aja lah, tapi buat dengan mah, min zahabin, dengan mah. Maka tapi Juraij menolaknya. Bahasa Juraij ni satu orang abid, satu orang ahli ibadat, maka dia menolak. Maka kata dia, la, tak perlu illa min tin. Tapi kena buat balik jugalah. Buat dengan apa? Buatlah dengan tanah liat, buat dengan tanah jugalah. Yang buat balik dengan tanah. Maka itulah kisah Juraij selesai lah. Malam ni saya nak sambung kisah yang ketiga, bayi yang ketiga. Tuan-tuan, bila kita berinteraksi dengan hadis, macam saya kata tadi, banyak kita akan temui selain daripada pengajaran, selain daripada hukum kita nak istinbat buat keluar, kita juga dapat mengetahui manhaj ataupun kaedah ataupun usul sesuatu perkara itu berlaku. Dan juga kita dapat, sebagai contoh macam ni, ada satu hadis daripada Rasulullah SAW, kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, laula anna qaumaki hadithun ahdil jahiliyah, kalau bukan kerana kamu itu umat yang baru daripada jahiliyah, aku akan, kata Nabi, la ja'altu kanzal Ka'bah fi sabilillah, ataupun disebut la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah wala ja'altu babaha minal ardi, ataupun wala ja'al, boleh juga wala ja'al tu, ataupun disebut juga dengan wala ja'al tu babaha minal ardi wala adkhaltu minha fil hijir. Itu satu hadis sahih diriwayatkan dalam, saya Imam Muslim riwayat, juga ada tiga imam yang lain disebut dalam riwayat. Saya ulang lah. Hadis ni Nabi kata, laula anna qaumaki hadithun min jahiliyah ataupun min ahdil jahiliyah, la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah wala ja'altu babaha minal ardi wala adkhaltu minha fil hijr. Maksud hadis ni, kata Nabi, kalaulah bukan kerana kamu itu umat hadithun ahdil jahiliyah, kalau bukan kerana kamu itu umat yang baru hadis daripada zaman jahiliyah, kalau bukan aku fikir kamu ni orang yang baru saja menerima Islam ini baru saja, sudah tentulah wala anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah, sudah tentulah aku akan, dalam bahasa istilah dia, aku akan runtuhkan Ka'bah, ataupun aku akan keluarkan binaan-binaan bawah-bawah berhala-berhala Ka'bah yang bawah-bawah ni, buang lempat-lempat peruntuh Ka'bah. Kemudian wala ja'altu babaha minal ardi, dan aku akan rendahkan pintu dia sampai ke atas tanah. Wala adkhaltu minha al-hijr, dan aku akan masukkan hijr Ismail di dalam Kaabah.
Daripada hadis ini sahaja, kita dapat tahu bahawasanya reka bentuk Kaabah yang asal adalah seperti mana yang Nabi nak buat. Iaitu Hijr Ismail termasuk dalam Kaabah, maka dia bersambung sampai Hijr Ismail. Kemudian pintu dia itu ada depan dan belakang. Itu bentuk Kaabah asal. Dan pintu dia itu bukan macam sekarang. Kalau kita pergi buat umrah sekarang, pintu Kaabah tu tinggi sampai tahap tengkuk. Okey, sekarang dia dah rendah. Tapi sepatutnya zaman Nabi Ibrahim buat, yang Nabi Adam buat, dia rendah sama parah dengan tanah. Maka Nabi kata kalau tidak kerana aku fikir kamu ni orang baru dalam Islam jahiliah, baru lagi meninggalkan kita, sudah tentu aku akan buat benda tu. Aku akan perban Kaabah, aku akan rendahkan pintu dia ke bawah atas tanah, kemudian wala adkhaltu minha al-hijr, dan aku akan masukkan Hijr Ismail sebagai salah satu daripada Kaabah, perluasan dia. Maka tuan-tuan, daripada hadis ni kita dapat tahu bentuk Kaabah. Yang kedua, kita dapat tahu uslub Nabi. Nabi kata kalau bukan kerana aku mengenangkan kamu ni baru lagi, kamu ni hadisun ahdil jahiliyah, kamu ni baru lagi daripada zaman jahiliyah, kalau tidak aku dah buat dah perban Kaabah, perendah pintu sampai atas tanah dan masukkan Hijr Ismail dalam Kaabah. Bermaksud itu bentuk asal dia. Yang kedua, itu manhaj ataupun itu uslub Nabi, kaedah Nabi, iaitu bila benda itu baru, bagaimana kita nak pi perubahan itu berperingkat-peringkat. Tak perlu terlalu rush nak hantam orang, nak bagi orang kau sampai tahap orang tak boleh terima, akhirnya dia akan meninggalkan. Itu kaedah dia. Kita dah baca peristiwa sirah dalam perang Hunain yang Nabi bagi banyak harta kepada orang Mekah itu. Itu kaedah Nabi. Kemudian yang ketiganya, terbit kaedah usul daripada hadis ini, iaitu dar'ul mafasid awla min jalbin masalih. Iaitu menjauhi ataupun membendung kemudaratan lebih diutamakan daripada mendahulukan kebaikan. Iaitu bila bertembung di antara membendung mudarat dengan menegakkan kebaikan, kalau bertembung kedua-duanya ini, maka didahulukan untuk membendung mudarat. Maka kaedah usul ini dipakai bagi saya lah dalam kaedah hari ini yang berlaku COVID-19 ini. Maka bila orang mempertikaikan kenapa tak boleh pergi semayang, sedangkan semayang itu adalah benda-benda yang yang baik dan sebagainya, maka kaedah ini dipakai, iaitu kita darul mafasid, membendung kemudaratan, kebinasaan, iaitu kalau orang pergi lagi jadi ramai, jadi berkumpul takut ada orang yang ada virus dan sebagainya takut berjangkit, makin bertambah lagi ramai, maka membendung aula min jalbin, lebih diutamakan daripada min jalbil masalih, daripada menggalakkan kebaikan. Meskipun kita tidak menghalang kebaikan, tetapi bila berlaku pertembungan di antara kedua itu, kita utamakan membendung mudarat itu. Maka kaedah ini dipakai dalam agama. Maka bila kita memahami nas, memahami konteks, memahami keperluan syarak, maka kita tidak akan membisingkan hal ini. Okey, kita nak bendung itu kerana kita nak memastikan merehat sebentar ibadat jemaah itu, in order to memastikan agar jemaah itu dapat didirikan dengan lebih lama in future. Itu kaedah dia. Nah, itu kaedah yang terbit daripada kaedah usul yang terbit daripada hadis ini. Banyak lagi lah hadis yang lain yang Nabi membicarakan tentang bagaimana Nabi membendung kemudaratan, darul mafasid aula min jambin masalih. Membendung kemudaratan itu lebih aula daripada mendorong kepada masalih. Ini bila bertembung lah. Kalau tak bertembung tak apa. Okay. Ada orang membahaskan tentang orang kata maqasid syariah, iaitu menjaga agama nombor satu, menjaga nyawa. Kemudian dalam konteks ini telah dibicarakan oleh para ulama syariah bagaimana agama yang dijaga itu adalah agama bersifat agama, iaitu kita tidak menghalang solatlah, tetapi kita memberhentikan sebentar syiar. Itu isu syiar, sebab itu disebut sebagai hifzuddin, bukan hifzul Islam. Itu syiar itu direhatkan sebentar in order to preserve nyawa, sebab nyawa jugalah nanti yang akan menjaga agama.
Itu kaedah yang panjang. Tapi saya nak beritahu apa? Nabi sendiri buat kaedah itu. Dalam hadis tadi itu diistimbatkan kaedah usul keluar daripada hadis tadi, iaitu Nabi kata, kalau bukan kerana aku mengenangkan kamu ini hadisun ahdil jahiliyah, kalau bukan kerana aku mengenangkan kamu ini baru saja meninggalkan zaman jahiliyah, la anfaqtu kanzal Ka'bah wa la ja'altu babaha minal ardi wa la adkhaltu minal wa la adkhaltu fiha minal hijr. Aku akan peraban Kaabah, aku akan perendahkan pintu dan aku akan masukkan hijr itu sebahagian daripada Kaabah. Aku akan buat. Tetapi kerana mengenangkan kamu itu adalah umat baru, tak lagi kami bertikai, tak lagi bergaduh, tak lagi berpecah, tak lagi ada yang bertikai dan sebagainya, aku tunda dulu niat itu. Maka kaedah ini dipakai. No? Clear? Maksudnya daripada hadis itu kita dapat temui banyak pengajaran, banyak keilmuan, banyak kaedah yang dapat kita kumpulkan daripadanya. Baik, saya nak sambung. Malam ni tak lama tuan-tuan. Okey. Habis dah kisah Juraish. Wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Israel. Maka bayi yang ketiga, pada satu hari kata Nabi, terdapat seorang perempuan turdi'u ibnan laha min bani Israel, yang sedang menyusukan anaknya. Nabi cerita satu hari ada seorang perempuan ni sedang menyusukan anak dia, duduk pangku dan dia menyusukan anak dia. Okey, perempuan ini dalam kalangan Bani Israel. Ini cerita yang ketiga ni, bayi yang ketiga. Maka famarra biha rajulun rakibun dhu syaratin faqalat, sebelum faqalat syaratin, famarra biha rajulun rakibun dhu syaratin. Maka bila dia sedang menyusu anak dia tu, tak tahulah tuan-tuan, kot dia menyusu tepi jalan kot, no. Pasal bila dia duduk menyusu anak dia tu, kemudian tiba-tiba lalu seorang lelaki yang hebat, yang disebut dalam ini yang ada kedudukan yang tinggi lah. Rajulun rakibun dhu syaratin faqala, dia seorang, bila dia sedang menyusu anak dia, lalu seorang lelaki depan perempuan tu. Ni saya tak tahu Bani Israel punya style, dia nyusu tepi rumah ke tepi jalan, tak tahulah. Maka lalu seorang lelaki yang rakibun, yang sedang dia rakib, dia naik kenderaan ni dalam riwayat yang lain dia sebut faris, kuda, dia naik kuda. Tapi dalam ni tak sebutlah, sebenarnya semua dia kata dia naik kenderaan yang dia ada kelebihan. Kata tuan buka dalam Umdatul Qari ataupun dalam Fathul Bari, dalam syarah hadis ini diserta kana rajulun asyrafun nas fi zamani. Laki itu adalah lelaki yang paling mulia pada zamannya. Tak tahu siapa. Saya cari dalam syarah juga. Satu hari dua ni saya tengok siapa lelaki ni kan, tapi tak sebut, cuma disebutkan oleh dalam Umdatul Qari dan Fathul Bari, kata kana asyrafun nas fi zamani. Lelaki yang paling mulia, asyrafun nas. Yang ada yang dikatakan wakana malika, ada yang kata dia tu raja, ada yang kata dia penguasa, ada yang kata dia tu raja, tapi disebutkan terkumpul majmu'atun fihi, terkumpul kepadanya itu segala kemuliaan, segala kebaikan, sampai semua orang bercita-cita nak jadi macam dia. Tuan-tuan, semua orang bercita-cita nak jadi macam dia, iaitu lelaki yang mulia, yang hebat, yang dunia hormat dia, semua orang idolakan dia. Dia itu pakai kereta besar, muka pun smart, suara pun sedap, macam tu lah contoh kan. Maka semua orang nak jadi macam dia. Saya ingat satu ketika dulu mak saya cerita, dulu zaman Lady Diana, zaman dia baru menikah tu, maka semua orang perempuan ni pakat mengidolakan dia, pakat nak buat rambut lagu dia. Atau orang rupanya saya ingat tahun 2002 tu, masa kita World Cup bola sepak, semua orang pakat nak buat rambut macam Ronaldo. Hak yang depan ada sikit, belakang lincin tu. Padahal fashion tu cukup tak elok punya. Tapi disebabkan ketika itu kita mengidolakan Ronaldo ni, maka kita pakat nak buat rambut lagu dia. Adalah 3-4 tokoh yang bila kita mengidolakan mereka, maka kita akan meniru apa sahaja cara dan gaya mereka dan sebagainya. Maka tokoh ini yang sedang lalu di depan ibu yang sedang menyusukan anak ini, dia ada karisma itu, dia ada kelebihan itu, dia ada aura itu yang semua orang nak jadi macam dia. Semua orang nak anak dia jadi macam dia. Maka tuan-tuan, ini perkara biasa. Maka ibu tu tengok laki ni lalu, sambil duk menyusu, tengok laki lalu, dia tak menyorok. Terus dia doa. Dia kata apa?
Faqalat, kata ibu itu, ada kata laki tu kata, bukan laki tu kata, ibu tu kata, sebab dia isim musanna ni. Faqalat, dia perempuan tu kata, Allahumma ja'al ibni mislahu. Maka perempuan tu tengok laki tu, maka perempuan tu terus angkat tangan, ya Allah, jadikanlah anakku ini sepertinya. Maka dalam hadis ini terbit kaedah, terbit istimbat, iaitu diharuskan untuk kita mendoakan anak kita menjadi seperti mana orang-orang soleh yang kita nak, orang yang hebat yang kita nak, yang dinilai oleh mata pandang zahir kita lah. Kita rasa dia hebat, kita rasa dia okey, kita pun nak. Begitu juga disyariatkan ataupun disebutkan kepada kita tentang keperluan untuk memberikan nama-nama yang baik kepada anak kita. Perlu diingat, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, ahabbul asma'i ilallahi Abdul Rahman wal Haris. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah adalah Abdul Rahman dan Haris. Tetapi nama lain bukan bermaksud tak sayanglah. Cuma ini hadis. Saya cuma nakal balik sajalah. Dan ada ketikanya para sahabat Nabi yang nama mereka itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan kefahaman agama, maka nama itu Nabi tukar. Ada juga sahabat yang nama dia itu tak bertentangan dengan agama, maka Nabi tak tukar nama tersebut. Maka kita fahamlah dalam kaedah kita, bila ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, bila dia masuk Islam jadi mu'allaf, kalaulah nama dia itu, katalah nama dia Chong, contohlah nama dia Chong tu maksudnya daripada bahasa Cina bermaksud kecantikan. So there is no need to change the name, tak perlulah. Tapi kalau nama itu membawa kepada macam ada sahabat yang nama Abdul Uzza, Abdul Syams, hamba matahari, hamba berhala, maka Nabi tukar. Tapi kalau yang tidak bertentangan dengan Islam, maka tak ditukar. Baik. Tuan-tuan, sambung. Maka perempuan ni tengok lelaki itu, maka dia kata, hebatlah dia ni. Maka dia terus angkat tangan. Dia doa, ya Allah, bagilah anak aku besar. Anak aku duduk menyusu macam ni. Bagilah anak aku besar nanti ni jadi macam dia. Itu semua ibu bapa nak macam tu kan. Ibu bapa nak macam tu. Anak dia esok besar jadi orang yang hebat macam kawan tu. Dia doa macam tu. Laki lalu tak perasan lah, laki naik kuda hebat. Disebutkan dalam, saya baca syarah tadi, sebut kata laki tu antara laki pertama yang meletakkan pelana di atas kuda. Sebelum tu tak ada. Okey, pelana dengan kekang, tali kekang. Okey, tali kekang unta ni. Tali kekang ni dalam bahasa Arab. Kita ada satu hadis yang Nabi kata, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijam mirnan muljam. Benar. Uljima tu kekang, tali kekang. Muljam, iaitu kekang dia tu, tarik dan kontrol dia tu. Tapi laki ni di antara orang yang awal yang meletakkan pelana di atas kuda dan juga tali kekang. Esok nanti kalau kita buat live lagi, saya nak bawa kat contoh satu lagi kisah, hadis ifki, hadis fitnah terhadap ibu kita, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni panjang, hadis ifki ni panjang, dan Siti Aisyah cerita kepada kita, ibu kita cerita kepada kita tentang satu benda yang dibuat, nanti saya sebut benda apa, yang diletakkan di atas unta sebagai pelana, yang di atasnya ada bumbung yang ditutup dengan tirai, iaitu kenderaan khas para isteri Nabi ketika ikut Nabi pergi perang. Kita akan pergi bicara tu esok ataupun lusa. Kisah hadis ifki, hadis yang sangat panjang, fitnah ke atas Siti Aisyah radhiyallahu anha, tentang fitnah tersebut dengan Safwan itu. Kita akan bincang tu mungkin dalam esok ataupun lusa lah, ikut kepada kesihatan saya ataupun ikut kepada saya punya masa, sebab kami dah mulalah kelas online USM student, kami dah start kelas online. Saya nak kena align balik jadual saya dengan ni. Baik. Kita akan dapat banyak perkataan baru. Maka lelaki tu naik kuda mewah, orang hebat, orang yang asyrafun nas fi zaman ni, yang tu orang paling mulia dalam zamannya. Bila dia kata macam tu, anak dah sedang menyusu dengan mak dia. Hadis ni sambung. Hadis ni kata apa? Allahumma ja'al ibni mislahu. Terus mak dia doakan, ya Allah, jadikanlah anak aku esok besar nanti jadi lagu dia. Fataraka Sadiyah ni hisapan dia, ataupun saya terjemah secara zahir tu secara literal. Dia sedang isap menyusu dengan mak dia. Maka dia dengar mak dia doa. Dia baby lagi, dia dengar mak dia doa macam tu. Maksudnya bila macam tu umur dia less than 3 years lah, kurang 3 tahun. Dia dengar macam tu, dia fataraka, dia tinggalkan, dia lepas
Dia lepas. Saya tak mau sebut lah lepas apa kan. Tapi tuan-tuan tahu lah. Dia lepas daripada susuan mak dia ni. Fataraka sadiyaha wa aqbala ala rakib. Okey. Faqala. Dia dengar mak dia doa macam tu. Terus dia lepaskan hisapan dia. Dia tengok kepada lelaki yang sedang berjalan itu. Lelaki yang sedang naik kuda itu. Lelaki yang hebat yang dia doakan tu. Dia mesti dia dengar. Dia dengar. Kemudian dia tengok lelaki tu. Kemudian terus dia doa. Dia doa. Budak hak yang less than 3 years yang masih baby yang sedang menyusu ni. Tiba-tiba dia dengar mak dia doa. Dia berhenti menghisap. Dia kalih tengok lelaki tu dan dia doa. Allahumma la taj'alni mislahu. Summa aqbala ala sadiyaha ya musuh. Dia tengok, dia lepas hisapan itu. Dia kalih belah lelaki tu. Kemudian dia doa. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku macam dia. Disebut macam tu. Terkejut lah. Kan? Budak baby ni terkejut. Janganlah engkau jadikan aku macam dia nanti besar. Lepas dia sebut macam tu, terus dia kalih balik menghadap dada mak dia dan dia menyambung apa penyusuan itu. Maknanya budak kecil ni. Bila mak dia doa macam tu, dia dengar, dia kalih, dia terus, ya Allah, jangan kau jadikan aku macam dia. Terus dia sengak, dia sambung balik isap susu. Itu satu miracle lah. Okey. Qala Abu Hurairah ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamassu isba'ah. Ini dipanggil dalam ilmu hadis kita panggil ziyadah, penambahan ataupun kalau tidak ada qala Abu Hurairah disebut sebagai mudraj, iaitu ada penambahan daripada kalam perawi di dalam matan hadis. Kata Abu Hurairah, ketika ini masa Nabi tengah cerita ni, seolah-olah aku melihat ka'ani anzuru ila Nabi. Ketika ini seolah-olah aku melihat Nabi sedang yamassu isba'ahu. Nabi sedang menghisap jari dia. Kita jangan fikir, saya tak tahu, kita berakhlak dengan Rasulullah. Kita tak tahu, mungkin Nabi penghayatan cerita itu ke, mungkin Nabi nak tunjuk, nak bagi sahabat faham ke, tak tahu. Tetapi ini Abu Hurairah tambah, dia bagi mudraj. Ya. Bukan dia tambah, dia menerangkan balik. Setengah mudraj, dia berlaku dalam keadaan tidak ada nama perawi. Itu bahaya. Kadang-kadang kita anggap itu adalah kata-kata Rasulullah, sedangkan itu kata-kata sahabat. Ya. Ada satu hadis yang Nabi yang tuan-tuan pun tahu hadis tu, asbirul wudu, sempurnakanlah wudu. Okey, celakalah kaki-kaki yang tak sempurna wudu tu dalam neraka. Okey. Maka hadis itu sebenarnya dia kerak dua. Yang asbirul wudu itu kata-kata Abu Hurairah. Celakalah kaki-kaki yang tak sempurna wudu itu dalam neraka tu kata-kata Nabi. Tetapi orang satu kan orang ingat satu hadis sebab orang tak tahu dekat Abu Hurairah sebut depan tu. Itu yang mudraj orang tak dapat kesan. Ulama hadis dapat kesan lah. Tapi dalam konteks hadis ni kita kesan sebab Abu Hurairah sebut. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ka'anni anzuru ila Nabi. Seolah-olah aku melihat Nabi sedang menghisap jari dia ketika ini. Mungkin Nabi nak cerita dengan penuh perasaan, mungkin Nabi nak bagi sahabat faham, tak tahu. Tapi ini disebut, ni bermaksud para perawi, para sahabat ini amanah mereka sangat amanah tuan-tuan. Ini yang kita kena ambil orang kata apa, pengajaran daripada para sahabat Nabi. Hari ni kita ada satu simptom di benua utara kita ni, kami sebut sebagai sindrom palatau. Ataupun dulu zaman saya sekolah kami sebut sebagai buat pala. Saya tak tahu di belah Kuala Lumpur, sebelah negara lain ni dalam Singapura, Brunei sebut apa. Tapi di belah utara kami panggil palatau ataupun buat pala. Iaitu semua benda dia tahu. Sembang apa pun dia ada jawapan ni. Jenis membuat juga ni. Tuan-tuan, tapi para sahabat tidak begitu. Ada satu hadis yang Nabi kata, "Lau ya'lamul mar baina yadal musalli madza 'alaihi lakana ayyaqifa 40 qarallah min ayyamurra baina yadayhi." Lau ya'lamul mar baina yadal musalli madza 'alaihi lakana ayyaqifa 40 khairullah min ayyamurra baina yadayhi. Kalaulah orang yang sedang melintah di depan orang yang sembahyang itu mengetahui apakah yang akan diterima di hari akhirat nanti, balasan sebab lintah depan orang sembahyang, okey, kana ayyaqifa, mereka akan berhenti 40. Mereka sanggup berhenti tunggu selama 40. Khairan min ayyamurra alaih, lebih baik daripada mereka melintah. Kalaulah orang yang duduk melintah depan orang sembahyang ni tahu apa azab mereka nak kena di hari akhirat nanti, mereka sanggup tunggu, sanggup berhenti selama 40 daripada mereka melintah. Di dalam syarah disebutkan, perawi hadis ini dia terlupa
Dia tak over sure. 40 apa? Arba'in sanah, 40 tahun ke? Arba'in al-ayyam, 40 hari ke? Arba'in sa'ah, 40 jam ke? Tak tahu. Dia tak ingat, dia kata. Maka dikekalkan dengan perkataan arba'in sahaja. Mereka sanggup tunggu selama 40 daripada melintah depan orang sembahyang. Maka di situ akhlaknya para sahabat. Tak berani nak tokok tambah kat dalam Nabi. Tak berani. Takut silap. Sebab Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falatabu' maq'adahu minan nar. Kan? Jangan reka. Sebab tu para ulama, para ustaz di Masjid Surah, bila depa cerita bila depa sebut hadis, depa akan kata apa? Au kama qal. Kalau tersilap kami kata ni, maksud kami adalah yang Nabi duk kata tu. Au kama qal. Pasal nak lapik. Maka tuan-tuan, amanahnya mereka sampai tahap tu. Kalau kita tuan-tuan 40 tahun lah kot. Habaq terus tak mau kalah. Dia tak mau kalah. Tetapi para sahabat tidak begitu. Kalau kami tak sure, kalau kami terlupa, kami sebut kami terlupa. Kalau kami tak ingat, kami sebut kami tak ingat. Itu para sahabat Nabi SAW. Maka dengan kemuliaan dan amanah yang ada pada mereka, itulah hari ini kita menerima hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang kuat yang sampai kepada kita, yang kita menumpang keberkat daripada keamanahan para sahabat tersebut. Okey. Sebab itulah Tuhan takdirkan mereka hidup dengan Nabi. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita duduk dengan Nabi, dengan kita jenis palatau ni tukok tambah banyak ni tuan-tuan. Tak tahulah. No? Kita nak wariskan kepada anak cucu kita nanti cerita yang macam mana. Tuan-tuan tengoklah cerita COVID. COVID ni pun satu lah. Ramai sangat mesej, email pun ada tanya saya, Ustaz, awak tak cerita pasal COVID? Ini konspirasi ke Ustaz? Ini Dajjal ke? Ini Cina punya aja? Ini Amerika punya? Saya minta maaf, saya tak merendahkan golongan ini. Mereka curiosity mereka untuk tahu tu alhamdulillah baik. Cuma saya kira lah tuan-tuan, dalam kadar ini, dalam masa ini, bukan masanya untuk kita membincangkan perihal itu. Kerjaan bagi cuti ataupun bagi rehat sebulan lah no. Ada satu masa yang baik untuk kita tadarus, masa yang baik untuk kita sempurnakan matlamat kita. Kalau bukan tadarus pun kan tuan-tuan, ada something lah. Saya bukan kata tadarus saja, maksudnya tuan-tuan ada target. Aku sebulan di rumah ni, kurang-kurang aku habis 14 hari nanti rumah aku dah warna merah. Aku nak cat lah rumah. Ada satu target nak buat. Ataupun dalam habis bulan ni kurang-kurang aku nak master dah antara aku nak pandai dah nahu dengan sorof. Habis bulan ni aku nak kemah dah hukum-hukum tajwid. Habis bulan ni aku nak kurang-kurang dalam kepala aku dah 40 hadis ataupun 14 hadis, satu hari satu hadis aku hafal. Kemah tuan-tuan, kita ada target. So Tuhan bagi hikmah dia tu untuk kita meluangkan masa untuk benda-benda berikut. Ataupun kita ada anak yang baru membesar umur 2 tahun yang baru nak boleh bercakap. 14 hari aku duduk di rumah ni, kurang-kurang anak aku akan possess, akan dapat lagi 50 perkataan baru. Kita kena ada satu target. Jangan kita buang masa kita dalam sebulan di rumah ni untuk kita pergi bincang Cina lah jahat lah, Dajjal punya punca lah, Amerika yang hantar lah benda ni. Bukan tak boleh, saya tak tutup ruang itu, tetapi bagi saya lah bukan prioritinya. Prioriti sekarang adalah untuk kita membantu kerajaan dengan duduk di rumah dan menambahkan aset diri kita, iaitu menambahkan ilmu. Apa sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka YouTube, learn Mandarin in a month. Ada di YouTube, saya baru tengok. Belajar Mandarin dalam 30 hari. Kemah tuan-tuan. Tuan-tuan susun saja elok. Korang dapat 10-20 perkataan Cina pun okey dah. Kan? Ataupun tajwid kita berkemah. Ataupun kita telefon ustaz mana-mana buat tahsin Al-Fatihah kita, perkemah, perbaiki Fatihah kita. Banyak kita boleh buat. Instead of kita berbincang. Saya tembang dengan Ustaz Oni bab ni. Ustaz Oni pun lagi teruk kena. Dia kata orang mesej telefon tanyalah Dajjal ke, ini COVID, ini virus ke, Yahudi buat ke, Illuminati buat ke, Freemason ke. Seronok sungguh. Sampai tuan tengok Ustaz Oni post kat Facebook. Dia kata apa? Saya tak tahu. Jangan tanya. Saya tak tahu. Bila ustaz dah post kat Facebook, dia kata dia tak tahu. Orang komen pula, ustaz tahu ni saja buat tak tahu. La ilaha illallah. Dia seronok sangat nak tahu konspirasi ni. Tak payahlah tuan-tuan. Prioriti zaman sekarang, zaman masa ini untuk kita memperkemah diri kita, memperbaiki diri kita. Macam saya sebut hari tu lah, orang yang melaungkan COVID ini Dajjal, COVID ini Dajjal, COVID ini senjata Dajjal. Daripada kita duduk melaungkan benda itu, baik 30 hari di rumah ini, duduk rumah hafal kahfi. Itu baru nak lawan Dajjal. Tapi kita duduk melaungkan, jangan peduli lah, jangan takut lah. Kita keluar jugalah, jangan heran. Ini semua Dajjal. Tak payah. Duduk di rumah hafal kahfi kalau nak lawan Dajjal. Itu betul dia. Banyak hari ni kita tersalah faham.
Hari ni saya rasa banyaklah perubahan telah berlaku dalam musim Covid ini. Allah Ta'ala telah pelembutkan hati menteri untuk potong gaji dia 2 bulan. Allah Ta'ala telah pelembutkan hati kerajaan untuk memberikan bantuan. Allah Ta'ala telah pelembutkan hati suami dan isteri duduk di rumah dan melayani anak-anak. Banyak benda telah lembut. Para ustaz tak bergaduh dah hari ni. Saya tengok jenayah pun berkurang hari ni. Kita tengok kecuali skamer lah yang ketegak buih ni. Tapi jenayah pun berkurangan. Ramai orang mula memahami tugas para doktor. Ramai orang jadi empati macam tu. Cuma netizen belum berubah. Netizen itu kita lah. Tak semestinya bila saya kata hadis, ustaz saya tak mau hafal hadis, tak apalah, banyak benda lain lagi. Ataupun tuan-tuan buat rak buku ke, buat kerja-kerja kayu ke, anything yang mendatangkan manfaat. Yang bila habis 14 hari, habis 30 hari ni kita ada sesuatu. We got something. Jangan bila dah habis 30 hari ni dia berlalu saja. Nabi sebut dalam hadis, ni'matan maghbun fihi ma kathirun minnas as-sihah wal faragh. 2 nikmat yang sering menipu manusia ialah nikmat sihat dan nikmat lapang. Bila kita lapang, kita akan tertipu dengan lapang tersebut. Kita akan ralit, buang masa tuan-tuan, tidur saja sampai jadi penat dengan tidur ni. No. Sebab tu ada orang buat cabaran workout di rumah dan seorang buatlah apa pun. Tapi dia ada mendatangkan benefit daripada kita buang masa kita duk baca 2, 3, 4 kisah, kukit-kukit, baca segala apa yang teori yang boleh nak kaji bagi saya, tapi ke depan lah kot. Tumpang masa dah free banyak ni, kita manfaatkan betul-betul. Perkemah tajwid kita, perkemah bacaan kita, Fatihah kita, ataupun baiki hubungan dengan anak-anak yang selama ni kita tinggalkan lama kan. Masa inilah. Maka saya sambung, maka budak ini pun doa, ya Allah jangan jadikan aku macam dia. Baik, saya sambung Okey. Summa murra bi amatin faqalat. Kemudian bila dah laki dia pun berlalu macam tu sajalah, laki tak dengar lah budak ni doa. Kita pun pi. Maka dia pun sama menyusu. Mak dia masih dalam keadaan tercengang lah, anak dia apa ni kan. Kecil lagi kot, bercakap lagi ni, doa pula ya Allah kan. Maka tak apalah. Mak dia mesti lagi dalam keadaan terkejut, laki ni pun berlalu tak dengar apa. Budak ni sama menyusu macam biasa, macam tak ada apa-apa berlaku. Summa murra bi amatin faqalat Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi ataupun hadhi. Kemudian berlalu seorang perempuan di depan mak dia. Mungkin mak dia tepi jalan lah kot, menyusu tepi jalan tak tahulah. Tapi berlalu, orang duk lalu ni. Kemudian selepas tu berlalulah seorang perempuan di depan mak dia. Murra, dia berjalan, dia bukan rakib, bukan naik kuda ni seorang, dia berjalan. Melewati di depan mak dia itu satu orang perempuan. Maka mak dia tengok perempuan tu, terus mak dia angkat tangan doa. Ya Allah, Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ni macam dia. Esok besar. Doa macam tu. Ya Allah, janganlah jadikan anakku ini esok besar jadi macam dia. Jangan. Minta hindar noh. Pekat dengan ni. Hindar. Minta hindarlah daripada jadi macam dia. Mak ni doa. Boleh dah doa macam tu? Boleh lah. Cuma untuk kes dalam hadis ni special case. Bila mak dia doa macam tu, Allahumma la taj'al ibni misla hadhi. Ya Allah, janganlah jadikan anakku besar jadi macam dia. Anak dia dengar. Anak dia dengar. Fataraka sadiyaha. Anak dia tinggalkan sekali lagi dada mak dia. Anak dia tengah hisap tau, tengah relax layan. Maka perempuan tu lalu, anak dia tak tahu. Mak tu doa, ya Allah. Perempuan tu lalu kan. Mak tu doa, ya Allah, janganlah jadikan anakku nanti macam perempuan ni. Bermaksud perempuan dia tak elok. Perempuan tak guna macam tu lah. Kot kan. Tak tahulah. Sebab sampai tahap mak ni doa, jangan jadi anakku macam dia esok besar. Ya Allah, tak mau, minta hindar pun. Anak dia duk menyusun ni dengar. Alah, anak dia kata sekali lagi aku nak kena settle mak aku ni. Macam tu lah kot tambahan ni. Anak dia dengar, anak dia pun meninggalkan fataraka sadiyaha, meninggalkan hisapan dia itu. Faqala, dia tengok perempuan tu, maka dia terus doa, Allahumma ja'alni mislaha. Dia tengok, terus dia doa, ya Allah, jadikanlah aku macam dia, macam kau tu, macam makcik tu. Baby ni doa bercakap. Kali ni mak dia sudah tak boleh tahan. Mak dia sudah terkejut, maka mak dia tanya. Mak dia kata apa? Limadzaka? Persepah kata macam ni. Tadi lagi mak duk heran.
benda ni orang bincang, ulama bincang. Pasal apa mak dia macam tak pelik? Pasal apa mak dia macam tanya macam tu Ustaz? Adakah memang anak dia ni memang boleh bercakap dah? Tetapi dia masih lagi menyusu. Kalau dia dalam usia menyusu, 3 tahun, bawah 3 tahun, mungkin dia boleh bercakap lah sikit-sikit, papa, mama kan tu kan. Tapi sampai tahap dia boleh berdoa, ya Allah, jadikanlah aku macam perempuan ini. Ya Allah, janganlah jadikan aku macam pemuda itu. Ini satu benda yang miracle. Kan? Hebatlah. Dan kalaulah semua bayi zaman itu bercakap macam budak ini, maka Nabi tak sebut dalam hadis. Dia tak jadi satu benda yang ajaib. Bila Nabi sebut, bermaksud la yatakallamu fil mahdi illa salasa, tidak bercakap dalam buaian ataupun bayi yang kecil yang berumur buaian itu melainkan 3, bermaksud baby lain tak cakap macam tu. Anak dia saja cakap macam tu. Saya cari juga tuan-tuan dalam syarah, siapa budak ni? Siapa budak ni? Tak ada jawapan. Itu amanahnya para ulama. Bila mana mereka tak tahu, la adri, saya tak tahu. Senang. Saya pun bila orang tanya saya tak tahu. Siapa lelaki tu? Somebody lah, baby ni semua somebody lah kot. Ada orang cuba meneka-neka Nabi Isa and so on. Kalau tak tahulah tuan-tuan. Memang dia ada istilah, dia panggil tanzilul hadis ala waqi'. Meng-alignkan hadis, mengsinkroniskan hadis dengan zaman. Isyarat Nabi dulu, kita ambil hadis tu, contoh kita hadis tu kata panji-panji hitam. Kita akan align dengan zaman law ni. Siapa panji-panji hitam tu? Oh, ni geng black metal, black. Kita nak tanzil. Memang ada dalam hadis, tetapi yang ada capability untuk buat benda tu bukan kita. Itu para ulama yang mujtahid mutlak, yang telah tinggi makam dia, yang ada capable untuk buat benda tu. Kita tak ada. Hari ni ramai dah orang cuba terjemah. Ya'juj Ma'juj itu adalah Gunung Merapi. Dajjal itu adalah Donald Trump. Saya nak jelaskan, kaedah itu tanzil disebut dalam hadis memang ada, betul ada. Tetapi siapa yang boleh buat tanzil itu bukan kita. Kita sebagai orang awam, kita baca syarah. Ulama telah syarahkan kepada kita, kita ikut dia. Itu kaedah dia. Hari ni ramai tuan-tuan. Orang cuba terjemah COVID ni dengan Dajjal. Tak boleh lah tuan-tuan. Tak boleh. Pasal bahaya. Sebab apa saya kata bahaya? Ustaz tak boleh ke? Alah, benda ni pengajaran je pun. Memang pengajaran. Tapi kalau kita terjemahkan COVID itu kepada Dajjal, kita telah bertentangan dengan hadis bahawa Dajjal itu adalah satu makhluk. Satu jasad. Sebab dalam hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Bukhari sebut, Tamim Ad-Dari kata bila kami masuk ke dalam gua faiza fiha a'zamul insan yang sangat besar. Bermaksud Dajjal itu insan. Dia bukan virus, dia insan. Kita telah bertentangan dengan hadis sahih. Satu. Yang keduanya, bahaya ucapan kita ini adalah kerana apa? Kerana orang akan nilai balik. Dengan COVID ini, bukan sahaja masjid tak boleh berjemaah. Gereja pun tak boleh pi. Kuil pun tak boleh pi. Tok kong pun tak boleh pi. Adakah ajadah Dajjal sampai tahap tu? Kalau ajadah Dajjal tak mau bagi semayang saja, okeylah. Tapi kalau ajadah Dajjal tak boleh pi tok kong, tak boleh pi gereja juga adalah Dajjal, maka akan ada golongan liberal ataupun golongan yang plural yang akan mengatakan kalau macam tu Kristian pun betul. Hindu pun betul kalau macam tu sebab Dajjal lawan dia. Jangan. Itu bahaya. Walaupun kita kata ini adalah biasa, tak boleh. Bila pasal dia mengakibatkan konsekuen yang lebih besar. Macam saya kata hari tu, golongan yang kata tak usah pedulilah, kita pergi semayang juga berjemaah, Tuhan jaga kita. Yes, memang Tuhan jaga di sudut akidahnya, tapi di sudut realitinya kita kena ikhtiar dan usaha. Dan kesan kata-kata kita itu, orang akan menganggap Islam ini agama yang tidak ada toleransi. Sakit macam mana pun, wabak macam mana pun kena pergi juga semayang. Sedangkan Islam tidak begitu. Tuan-tuan sakit boleh semayang duduk, tak boleh duduk boleh tidur, tak boleh tidur boleh pakai mata. Betapa toleransinya Islam. Pi musafir, sibuk jalan jam boleh ada rukhsah, boleh jamak, boleh qasar. Betapa Islam itu toleransi. Tetapi kata-kata kita itu menyebabkan orang lain akan anggap dia Islam tak ada toleransi. Itu bahaya. Itu bahaya. Maka sebab tu saya kata banyak dalam percakapan kita ini kita kena berlapik. Kita kena berlapik. Boleh setakat tu? Boleh? Saya sambung. Maka bila sebut macam tu, mak dia tanya dia, limadha ka pesepah hampir kata macam tu. Pesepah nak jadi macam perempuan tu. Mak dia mula-mulanya dia meradang dah.
Tadi laki tu soleh, laki tu hebat, laki tu alim, laki tu kaya, hang tak mau jadi macam dia. Hang doa tak mau jadi macam dia. Aku tak apa lagi kot hang ada idola lain. Kau hang tak mau jadi macam Ali Syukri, kau hang nak jadi macam Black ke, Syuib ke, Tomok ke, tak apalah. Tapi tiba-tiba hang tak mau jadi macam dia. Sekarang ni perempuan ni mai, hang minta doa ke Allah nak jadi macam dia. Sedangkan perempuan ini disebut dalam syarah bahawasanya orang kampung tak suka kat dia. Sebab perempuan ini disebut oleh orang kampung tuduh dia sebagai mumisat, orang yang pelacur ataupun zaniah, penzina. Orang kampung sudah claim dalam kepala orang kampung, perempuan ini satu orang pelacur, satu orang penzina, satu orang pencuri. Perempuan tadi ni. Sebab tu bila dia melewati depan kakak ni, ibu ni kata, "Ya Allah, aku minta simpang lah selisih malaikat 44, tak maulah anak aku jadi lagu dia, tak mau." Tiba-tiba anak ni boleh kata, "Ya Allah, aku nak jadi macam dia." Mak ni jadi marah lah. Kenapa jadi macam dia? Dia ni perempuan pelacur, dia ni perempuan penzina, dia ni perempuan pencuri. Han nak jadi macam dia pasal apa? Pasal apa doa jadi benda yang tak baik? Mak dia mula marah. Mak dia tanya. Sedangkan anak dia ni baby, membuatkan benda yang miracle. Tapi masa tu mak dia tak peduli dah. Pasal mak dia punya concern, kenapa you doa nak jadi macam ni? Sedangkan masa tu kita punya concern, patutnya anak aku bercakap boleh bercakap macam ni. Tapi dia punya concern, dia takut doa anak dia tu. Maka tuan-tuan, nampak? Benda ni nampak dia kontra tak? Satu orang yang baik, yang asyrafun nas, yang paling mulia, tiba-tiba anak ni tak mau jadi macam dia. Satu orang yang sangat dituduh keji, yang jahat, tiba-tiba anak ni nak jadi macam dia. Pasal apa anak ni jadi macam ni? Pasal apa anak dia doa macam ni? Siapakah anak ni? Sambung. Maka anak dia berkata-kata. Faqala, berkatalah anaknya, "Ar-rakibu jabbarun min jabbabirah." Lelaki itu adalah lelaki yang sangat keras kezalimannya. Ataupun kerah ni kasar, keras, jahat, orang kata apa, zalim lah, bahasa paling senang apa, sangat keras, syadiduz zulma, sangat keras kezalimannya, sangat cengih, sangat jahat. Bila sebut kata jabbarun min jababirah, ini bermaksud paling jahat antara semua kejahatan, paling kerah antara semua kerah, paling loklak antara semua loklak. Macam tu maksudnya. Begitu. Jahat, menipu orang, perah orang, makan harta anak yatim, semua terkumpul pada lelaki ni. Tetapi dia pandai balut benda tu dengan kebaikan. Orang tak nampak. Ni pun bahaya juga. Orang awam nampak dia baik, puji dia, kata dia mulia, kata dia hebat. Semua orang nak jadi macam dia. Tetapi di sebaliknya itu, lelaki ni sebenarnya penipu besar. Paling zalim, paling kurang ajar, paling merepek, paling lawan Tuhan sekali. Dia lelaki ni. Siapa pun tak tahu. Semua orang nak jadi macam dia. Tetapi Allah Ta'ala campakkan kefahaman ke dalam bayi ini bahawasanya lelaki itu bukan lelaki yang betul. Walaupun dia mulia dalam kalangan penduduk bumi, tetapi namanya busuk sebusuk-busuknya dalam kalangan penduduk langit. Ini yang paling kita takut, tuan-tuan. Saya bila saya baca ni, saya rasa, ya Allah, bila manusia puja-puji kita atas dunia, istighfarlah. Kita tak tahu, tuan-tuan, siapa kita di sisi langit. Kita tak tahu. Betul tak, tuan-tuan? Apa pun kita tak tahu, tuan-tuan. Ya? Kita mungkin boleh kata ustaz itu mulia, mufti ini hebat, asatizah itu alim, ustaz selebriti ini bagus. Hakikatnya di sisi Tuhan kita tak tahu. Bahkan orang tu sendiri pun dia tak tahulah. Lagi hebat pakcik-pakcik Tok Siak yang main masjid awal pada tu imam, awal pada Bilal, yang kutip tai cicak di dalam masjid, yang concern tentang lampu masjid tak tutup. Saya bukan bermusuh dengan para ustaz, saya minta maaf. Tapi sebagai contoh, kalau lampu kipas surau masjid tak tutup, kadang-kadang ustaz balik, dia tak peduli pun. Tetapi yang paling risau bila lampu tak tutup masjid, saya beritahu Tok Siak. Yang paling risau bila masjid tak kunci adalah Tok Siak. Yang paling risau bila ada tik cicak dekat kapet adalah siapa? Tok Siak. Mereka ini jauh lebih mulia daripada orang yang bergelar ustaz dan penceramah ni, pendakwah ni. Jauh lebih mulia mereka, meninggalkan kita. Tetapi berapa ramai orang yang menghargai mereka. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita ini terkenal dalam kalangan penduduk bumi, di penduduk langit kita belum tentu, tuan-tuan. Kita belum tentu. Tetapi mereka itu yang jauh lebih ikhlas. Orang yang buka kitab mengajak bab ikhlas, dia belum tentu ikhlas. Ya? Satu benda yang bukan mainan, yang tak tahu, tuan-tuan. Sebab tu kita doa dekat Allah agar kesudahan kita ini kesudahan yang baik.
Allahumma qatim alaina bi husnil khatimah wa la tatim alaina bi su'il khatimah. Akan minta kesudahan yang baik. Itu saja kita minta kepada Allah. Kesudahan yang baik. Kita tak tahu apa nasib kita di sisi Allah nanti, tuan-tuan. Kita tak tahu. Sebab tu dalam akidah kita diajak untuk kita sentiasa khauf dan roja, takut dan harap kepada Allah. Kita tak tahu. Tak boleh kata benda ni saya takut nak komen. Kita tahu tuan-tuan cara kita macam mana ni. Dalam ni ramai tuan-tuan kawan saya ni. Saya Uti, ada Abang Jeff, cikgu saya, cikgu Sani, ramai. Kawan-kawan kita tahulah kita macam mana. Kita bukan betul, kita bukan elok mana. Orang nak puji kita. La hawla wala quwwata illa billah. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita kena sentiasa, jangan kita rasa diri kita mulia pada orang lain, jangan. Kita tak tahu apa di sebalik. Baik, saya sambung. Maka budak dia cerita kat mak dia, mak, cik nak abang kat mak ni. Abang hak lalu tadi tu yang satu kampung puji, satu negara puji viral habis kata dia bagus tu. Sebenarnya dia ni penipu besar. Tak boleh pakai, makan harta anak yatim, zalim, loklak, semua ada kat dia. Bagi tahu. Budak ni bagi tahu. Kemudian kata budak ini, wa hadhil amatu yaqulun sarakti zanaiti walam taf'al. Dan kepada perempuan tadi itu, kenapa cik doa nak jadi macam dia, mak? Sebab orang berkata yaqulun, semua pakat dok kata kat dia sarakti wazani, semua pakat kata dia ni pencuri, semua pakat kata dia ni penzina, semua orang kata, tuduh dia macam-macam. Walam taf'al, lam taf'al, dia tak pernah buat semua tu, mak. Dia tak pernah buat semua tu. Ketahuilah hakikatnya dia tak pernah buat semua tu, mak. Kakak ni orang tuduh dia macam-macam, tapi dia tak pernah buat semua tu. Sebab tu cik doa bukan doa untuk dituduh, tapi doa untuk nak dapat ganjaran sehebat dia tu. Iaitu ganjaran semua pahala satu negara ambil kat dia. Semua kat tuduh dia. Dia tak buat benda tu. Tuan-tuan. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam kata-kata kita. Orang yang kita tuduh, orang yang kita fitnah, orang yang kita umpat. Mungkin dia tak buat benda-benda semua dan sebagainya. Mujaklah kepada ibu ini, Tuhan datangkan anaknya sebagai karamah untuk dia boleh bercakap, menceritakan kebenaran dan hakikat. Kita tak ada karamah seperti itu dan kita tak tahu. Maka apa yang terbaik untuk kita adalah apa? Berlapang dada, banyak mendahulukan husnuzon. Kemudian kita cuma boleh nilai secara zahir sajalah. Kita tak mampu nak menilai selebih daripada itu. Kita tak disuruh pun untuk menyiasat sampai tahu-tahu apa ke dalam hati dia. Tidak ada satu alat yang boleh bedah hati orang dan boleh tahu apa dalam hati dia. Tak ada. Kalau boleh Tuhan dah izinkan lama dah doktor buat, tapi tak ditemui caranya. Kerana itu kita mendahulukan sangkaan yang baik kepada orang, berkasih sayang sama kita, memudahkan jalan orang. Ada satu hadis, nak tutup dengan hadis itulah. Yang Nabi kata, kana rajulun mimman kana qablakum, dulu ada seorang lelaki dalam kalangan umat sebelum kamu yang dia itu hidup dia ni ma fihi khairin syai', tidak ada kebaikan pada dia illa yukhalitun nas wa kana musira. Dia ni bukan orang baik yang rajin ibadat, tetapi dia yukhalitun nas wa kana musira, orang yang berbaik-baik dengan manusia. Dan musira, dia yang sukalah memudahkan jalan orang. Saya selalulah hadis ni kalau tuan-tuan follow saya. Orang yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, kata Nabi, ini riwayat Sahih Muslim, Nabi bagi tahu dia ni kebaikan tak macam orang lain. Dia bukan kaki masjid macam orang lain. Orang biasa saja, orang normal guy. Just normal guy buat grab food macam tu, orang biasa. Tetapi bukan alim, bukan wara. Kebaikan pun tak banyak, tetapi yukhalitun nas wa kana musira, dia suka beramah mesra dengan manusia, ambil cakna tentang kesusahan orang, dan dia ni musiri, bagi mudah jalan orang. Dia naik motor bagi pergi nak pergi kerja. Dia kerja apa? Dia kerja pion. Ataupun dia kerja mekanik motor je. Bukan orang alim, bukan orang soleh. Pagi-pagi nak pergi kerja, ataupun pergi kerja kilang Abidin, ataupun pergi kerja Jabil contoh kan. Tiba-tiba dekat highway sama gagah nampak satu pakcik ni minyak motor habis. Kerja lambat dah. Tak apa, dia pergi tepi, pakcik jom saya tolak. Dia pun tolak. Tolak. Sampai saja minyak, dia pun belah. Musira, dia memudahkan jalan orang.
Walaupun dia, kata Nabi, walaupun dia itu ma fihi khairi syai', dia mungkin tidak ada kebaikan apa pun pada diri dia di sudut amal soleh, tetapi dia ni tak boleh tengok orang susah. Yukhalitun nas, berbaik dengan orang, ambil tahu pasal manusia, tak boleh tengok manusia susah, cakna tentang orang dan mudahkan jalan orang. Ya, dia pergi singgah kedai, beli cucuk, harga RM9, dia bagi RM10. Toki nak banyak sekupang balik tak ada. Setengah orang dia tunggu sampai juga nak beli sekupang pun, 10 sen pun. Tunggu juga. Tapi lelaki ni tak, alai-alai sekupang kat pakcik. Senang. Musira, mudahkan jalan orang. Orang yang memudahkan jalan orang ni bukan hanya tertumpu pada para asatizah saja, tetapi orang yang TNB yang buat lampu kat orang, bagi orang mudah pergi masjid, para abang bomba, para abang polis yang memudahkan jalan orang, para doktor, para nurse, tuan-tuan yang kerja mekanik, abang-abang kawan-kawan yang kerja Grab Food dan sebagainya, memudahkan jalan orang. Meskipun pada diri mereka itu tidak ada kebaikan lagu orang lain, lagu para solehin yang lain, tetapi dia cakna tentang orang. Dia tak boleh dengar jiran dia susah, dia kalut pergi cari. Walaupun dia tu bukan baik mana. Walaupun dia tu mungkin pemuda biasa yang bukan warak, bukan soleh, tetapi dengar kata member sebelah tak bersihat, kalut dia pergi. Dengar kata member sebelah bini dia nak beranak tapi kereta tak ada, dia kalut start, jom aku bawa pergi. Orang yang memudahkan orang bila aksiden, bila ada perempuan kena ragut di pendidikan peragut itu, banyak contoh perempuan, orang yang biasa tetapi hebat. Maka bila dia mati, idza huwa mutun, bila dia mati kata Nabi, ya, datang para malaikat nak tarik dia masuk neraka. Sebab kata malaikat ma fihi khairi syai'. Dalam hadis tu panjang lagi lah. Bila mati tu malaikat sukat dosa pahala dia ni, kita amalan dia, kemudian keputusan dia masuk dalam neraka. Maka mereka nak bawa dia masuk ke neraka ataupun nak register nama dia untuk neraka. Sebab mafihi, tidak ada padanya khairi syai', kebaikan apa pun. Macam itulah. Ulama terjemah khair ini bukan khair kebaikan, sebab yang tadi pun kebaikan, ini khair di sudut ibadat. Ya, sebab tu banyak perkataan gharib dalam hadis kita kena baca syarah. Macam syaitan. Syaitan dalam hadis ada yang syaitan betul, ada yang kuman. Ada yang syaitan itu adalah kuman. Perkataan syaitan adalah kuman. Macam Nabi kata setan duduk dalam hidung. So ambil semayang bagi-bagi kena bubuh ayak dalam hidung. Nak keluarkan setan. Itu kuman. Perkataan itu kena tengok dalam syarah. Tak apalah saya sambung ni. Maka dia nak bulan neraka dah. Kemudian kata Nabi, Allah sendiri, qala Allah, berkata Allah kepada para malaikat, inni ahaqqa bihi, aku lebih berhak ke atasnya. Nabi sebutlah hadis ni. Allah Taala kata, akulah yang lebih berhak. Inni ahaqqu bihi. Aku lebih berhak ke atas hamba-Ku ini. Aku lebih berhak ke atasnya. Maka kata Nabi, dia diambil nama dia itu ataupun diri dia itu ataupun roh dia itu daripada register dia masuk neraka. Tuhan sendiri masukkan dia ke dalam register yang ke syurga. Dan kata-kata Allah, ahaqqu bihi. Aku lebih berhak ke atasnya. Maka Tuhan yang selamatkan dia, put him to syurga. Tuan-tuan, buatlah kebaikan. Siapa pun tuan-tuan, di mana pun tuan-tuan, apa pun tuan-tuan, background tuan-tuan, apa pun, siapa pun kita, buatlah. Saya terima mesej kawan-kawan cerita, geng-geng muda duk lepak tengok video kita. Ada satu abang sepupu saya cerita, ada satu abang di kedai tu pagi-pagi buka jual tu canai, dia duk tebak tu canai, duk dengar ceramah kita. Satu sudut saya tak mau kata pasal saya lah, itu tak mau cerita pasal saya lah. Tapi saya nak cerita, dalam hati anak muda ini banyak yang mau kepada agama. Alhamdulillah, teruskan. Teruskan. Maka insya-Allah kalau ada masa yang lebih lepas ni, saya nak sambung kepada hadis ifki. Hadis kisah tentang ibu kita, Siti Aisyah difitnah. Hadis ifki sangat panjang. Tetapi sebagai umat Rasulullah, anak-anak kepada Siti Aisyah, kita kena tahu juga hadis ni sebab ini kisah ibu kita difitnah. Ini kisah ibu kita difitnah dan apakah kebenaran di sebalik kisah ini. Menarik tak tuan-tuan? Sebab hadis ini panjang. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Hadis ini panjang. Tak tahulah, mungkin makan masa 3-4 hari. Ini surat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 muka surat besar. Saya tak tahulah sempat tak sempat, tapi menarik.
Tapi hadis ni sedih. Bila ibu kita difitnah itu, kemudian bagaimana peranan para netizen zaman itu yang tambah cerita sampai Nabi pun terasa hati. Oh, best tuan. Cerita ifki ni cukup best. Bukanlah best tu seronok kita nak layan, bukan. Tapi nak bagi tahu bagaimana peranan orang munafik zaman itu. Bagaimana ada satu orang pemuda yang pergi sebab kebencian, sedangkan dia itu Sayyidina Abu Bakar nak usara dia. Kemudian bagaimana Siti Aisyah tak tahu langsung cerita ni, padahal satu Madinah duk cerita dah ni. Bagaimana sampai tahap Nabi pun terasa hati sampai Nabi duduk bincang dengan para sahabat apa aku nak buat. Kemudian ada satu perkataan daripada Sayyidina Ali. Ada satu perkataan daripada Sayyidina Ali dalam hadis ini yang menyebabkan Siti Aisyah terasa hati. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Tapi saya tak tahulah, panjang. Saya fikir tengok macam mana. Kalau tak boleh, kita akan tukar tajuk lain lah. Hari ni panjang tapi menarik. Nanti kita kena pergi satu hari ikut. Panjang tapi menarik. Tapi saya perlu diingatlah, saya start minggu depan saya ada kelas online dan saya ada assignment yang bertambah. So saya kena bahagi masa lah. Dan saya ada keluarga juga. Jadi saya baca. Tapi dia panjang lah. Dia memang tak boleh habis satu hari. Kurang-kurang kena 2-3 hari tu. Satu kita baca bagaimana peristiwa itu ibu kita difitnah and so on. Next episode kita akan bincang tajuk kita hadis ifki. Ingat bila kita baca kat buku ke apa, hadis ifki tu hadis apa? Hadis fitnah. Hadis ifki itu adalah hadis fitnah ke atas ibu kita Siti Aisyah. Jadi insya-Allah wallahu taala alam, nak sebut nak panggil dah. Kita jumpa lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa dalam siri selepas ini hadis ifki. Jadi saya bagi homework. Ingat apa? Tuan-tuan nak baca dulu boleh. Tuan-tuan type dekat Google hadis ifki. Hadis ifki riwayat Bukhari. Kalau tuan-tuan nak sampel lagi, tuan-tuan print out buat keluar. Nanti bila saya baca, tuan-tuan boleh refer, kita boleh dobit. Lagi cantik. Jadi pengajian terus. Lagi cun. Okey? Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.